amalnya dia itu dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sesuatu yang baik-baik, maka tak sampai ke tahap itu, belum lagi sampai, sehinggalah yakinnya dia bahawa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala saja, dengan setiap amalan yang dia buat, mudah-mudahan barulah Allah Ta'ala boleh terima segala apa yang dia dah buat. Yang inilah mafhum yang kita boleh faham daripada apa yang telah disampaikan oleh para ulama yang menceritakan tentang pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya seorang itu mengira bahawa ia akan sampai kepada Allah melalui amalan-amalannya yang banyak, maka kata Imam, ia adalah seorang yang membuang masa. Dia tak boleh kira macam tu. Dia duk perasan semua amalan dia dah banyak, dia boleh sampai dah kepada Allah Ta'ala, sampai dah tahap keimanan dan ketakwaan, maka dia kata ni orang yang buang masa. Kalaulah seorang tu pula menyangka bahawa dia akan sampai kepada Allah tanpa amalan, ni lagi sangkaan yang tak betul. Dia kata dia boleh sampai kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tak ada amalan pun. Ni orang yang berangan kosong saja. Nak syurga Allah, nak anugerah Allah di hari akhirat, tapi tak ada apa-apa nak buat. Yang ni tak betul. Yang ni tak betul punya pandangan. Kerana seorang itu Allah Subhanahu wa taala suruh kita beramal. Dengan amalan itu kita menggamit rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebut kita masuk syurga bukan pasal banyaknya amalan kita, tapi dengan rahmat Allah. Tapi bukanlah kita tinggalkan amal soleh tu jadi tak betul pula. Kita nak dengan amalan soleh yang kita buat, kita sedang menjemput rahmat Allah Ta'ala kepada kita, maka dengan itu barulah Allah Ta'ala akan memberikan anugerah kepada kita di hari akhirat kelak. Inilah yang kita mesti fahami bersama. Sebab orang yang berangan-angan kosong itu tiada membekalkan diri dengan apa-apa amalan pun, lalu ia mendakwa bahawa ia menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Yang demikian itu adalah suatu sikap yang bodoh dan terpedaya. Menyerah kepada Allah serta mengharapkan rahmatnya tidak boleh berlaku melainkan sesudah berbakti dan beramal saleh, sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelum ini. Disebut bahawa orang yang berangan kosong tu tiada bekal diri dengan apa jua amalan pun. Tiba-tiba dia mendakwa bahawa nak menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Ni jenis orang yang berakidah dengan akidah macam mana? Banyak tak payah buat amalan apa-apa, Tuhan yang akan tentukan kita ni syurga neraka. Senanglah macam tu. Ini satu i'tiqad yang tidak betul. Bagi kita akidah ahli sunnah wal jamaah ialah memerlukan kepada daya usaha manusia. Kita mesti berusaha dan qadar kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka selepas tu barulah kita serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep yang telah diperkenalkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Takut kita tergelincir. Kita tunggu malam Lailatul Qadar, duk target depa kata 10 malam terakhir. Jadi esok 12 hari bulan esok baru mula nak qiyamul lail. Start 12 hari bulan April esok sampailah hari hujung tu
barulah ni dah setting awal. Waktu sekarang ni tak payah lagi hari Rabu Khamis esok baru nak mula. Dia setting macam tu yang tak apa nak kena lah. Tak apa nak kena merancang-rancang macam tu. Sepatutnya kita teruskanlah ibadah itu, tak kiralah pada malam bila-bila pun, walaupun disebut oleh Nabi begitu, kita pulunlah, kita buatlah bila-bila pun, pahala Tuhan bagi curah cukup banyak. Macam tu. Maka kita mesti melakukan amalan itu dengan kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Mesti mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebabkan kita buat dengan amalan-amalan tu kita dah mendambakan sesuatu yang nantinya Tuhan nak bagi kepada kita. Ini satu sangkaan yang boleh membuang masa saja, kata yang kita baca mafhum yang dipahamkan kepada kita oleh para ulama tadi. Mesti kita sebut bahawa kita amal ni ialah kerana nak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rahmat itu melayakkan kita terima anugerah daripada Allah di hari akhirat kelak. Macam tu. Berkata Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu, Inna amaniyal maghfirati qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalisa ay minal a'malis salihah. Artinya sesungguhnya mencita-citakan pengampunan itu telah memperdaya banyak orang sehingga mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan bankrupt, yakni tiada mempunyai bekalan amalan soleh, amal soleh sama sekali. Begitu. Iaitu kata Imam Hasan Al-Basri menyatakan seorang itu terpedaya dengan disebabkan bahawa dia menyatakan bercita-cita pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meninggal dunia pun dalam keadaan tidak ada apa-apa, iaitu tidak dapat melaksanakan amal soleh di atas dunia. Jangan merancang, mesti kena buat. Ni kita sebut banyak kali dah. Kita dah sebut banyak kali. Jangan duk rancang. Jangan duk rancang, maknanya sampai satu masa baru nak buat. Jangan. Sedangkan mesti kita kena buat sekarang. Macam tu. Tunggu satu masa umur 60 baru nak buat tu. Umur 55, baru nak buat amal ini. Tak, jangan rancang macam tu. Ini disebut oleh Imam Hasan Al-Basri yang menyatakan menyebabkan orang ni terpedaya. Sebab kita tahu kita mati bila. Orang kaya, sihat tubuh badan, cukup masa, patutnya boleh pergi umrah, boleh pergi haji dan sebagainya, tangguh. Tak apa, dia kata nanti 3 tahun lagi baru saya pergi. Dia kata duk rancang. Sekarang ni tengah sibuk, kita pergi taman mana dulu, 3 tahun lepas ni baru boleh pergi. Duk rancang macam tu. Tak sampai 3 tahun mati. Nak kata apa? Duk rancang. Tak betul. Mesti lakukan sekarang. Bila ada daya usaha itu dan kemampuan itu, maka mesti buat. Mesti. Tak boleh tangguh. Yang menyebabkan kita akan terpedaya. Kerana Imam Hasan Al-Basri kata, sungguhnya mencita-citakan pengampunan itu memperdayakan banyak orang. Nak pengampunan Allah Ta'ala ni ikut masa kita. Tak boleh. Saya nak bertobat nanti waktu umur 50 nanti. Sekarang umur 45, ada masa 5 tahun lagi nak enjoy, 50 baru kita serius sikit. Boleh pula macam tu. Tak boleh. Tak boleh hidup rancang itu. Umur 49 piap mati. Padai muka langsung tak dapat buat. Contoh macam tu. Jangan, sangat bahaya. Kerana apa?
Tengok dia kata apa? Hatta kharaju minad dunya mafalis, sehingga mereka meninggalkan dunia ni dalam keadaan bankrupt. Apa maksud istilah bankrupt ni? Iaitu seorang tu dia tinggalkan dunia, dia mati dalam keadaan tak bawa bekal apa pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, sangat rugilah orang yang jenis macam ni. Tuhan bagi satu umur yang cukup banyak atas dunia, patut-patut boleh buat amal yang banyak, tapi tiba-tiba dia balik semula kepada Allah dalam keadaan tak ada apa pun dia bawa kepada Allah Ta'ala. Ni orang yang bankrupt. Ni orang yang tak ada apa, modal pun tak ada, rugi, muflis, tak ada apa. Ni orang yang rugi. Maka berhati-hati, berjaga-jaga dan soal kita merancang-rancang dalam amalan. Begitu. Beliau menambah lagi, Imam Hasan Al-Basri tambah lagi, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khawfan wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Sesungguhnya orang mukmin itu berbakti seraya gementar terhadap Allah Ta'ala, manakala seorang munafik pula membuat kejahatan seraya merasa aman dan sentosa sepanjang masa. Ni golongan. Kata Imam Hasan Al-Basri, ni satu, ada dua golongan ni, iaitu orang yang beriman, dia berbakti, maksudnya dia melakukan ketaatan pada perintah Allah, pada masa yang sama dia gementar, dia takut, ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman ni, dia melaksanakan ketaatan, dia boleh melaksanakan ketaatan disebabkan ada khauf, ada perasaan takut, ada perasaan gementar. Ni kita baca dah pada pertemuan yang lalu, sifat seorang yang mengabdikan diri kepada Allah ni, kita ni nak jadi hamba kepada Allah, ialah antara sifat yang mesti kena terbit dalam hati kita, ialah al-khauf, yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam, yang kata takwa itu ialah al-khaufu bil jalil, iaitu kamu takut kepada Allah, rasa gerun, perasaan gerun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri nak jadi hamba kepada Allah ni, sifat dia kena ada apa? Rasa khauf, gerun. Laksanakan perintah Allah dan ketaatan, sekalian ketaatan ni atas sebab khauf, rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa gerun dengan Allah Ta'ala. Maka dengan cara tu dia akan berat diri dia, rasa berat pada dirinya untuk melakukan perkara-perkara maksiat dan mungkar kepada Allah, kerana waktu tu dia takut kepada Allah. Macam tu. Maka orang yang beriman itu, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufa, sesungguhnya orang yang beriman, orang yang mukmin itu berbakti, iaitu mentaati perintah Allah, pada masa yang sama dia gementar kepada Allah, iaitu dia rasa mempunyai sifat khauf, rasa gerun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Sebab itu kita bila tinggal satu-satu amalan yang kita dah biasa buat, kita rasa ada rasa gelisah. Kata utamanya perkara yang wajib kita tinggal, kita lupa, kita rasa gerun. Gerun kat siapa? Kat Allah Ta'ala. Tuan-tuan lepas maghrib, tuan-tuan sibuk, ada kerja dan sebagainya, sampai pukul 11 balik rumah pakai tukar baju, kira nak lena lah. Tak boleh nak golek sana, golek sini, tak boleh nak lelak mata. Rupanya isyak tak mayang lagi. Contohlah, kan? Contohlah, tak boleh nak lelak mata.
Pasal amalan tu amalan memang kita buat sedia. Memang kita buat. Tapi mari hari tu ni letih gamaknya. Golek sana tak boleh. Tapi tak boleh nak. Fikir apa benda. Rupanya semayang isyak belum. Nampak? Bila rasa macam tu, dia rasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Bangkit. Laksanakan perintah Allah. Habis-habis rasa lega. Lega maksudnya apa? Dah buat perintah Allah. Macam tu. Tu benda wajib. Benda wajib mesti kena buatnya. Apa lagi? Ialah ditambah pula dengan amalan-amalan hak lain. Amalan sunat. Tak buat. Rasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Amalan sunat bukan amalan wajib. Wajib ni memang kena rasa bersalah sungguh. Pasal benda tu wajib atas kita. Ni benda sunat pula. Tak semayang tarawih disebabkan kesibukan kita, tak sempat, ataupun keuzuran kita. Bukan tak buat, tapi kita tangguh set. Tangguh. Tapi kita berasa susah hati. Rasa susah hati. Kalau tak buat ni rasa susah hati. Kita demam. Demam. Bulan puasa ni demam. Kita demam. Patut-patut waktu macam tu kita duduk di masjid, tapi kita tak boleh pasal uzur kita. Tak larat. Duduk baring. Duduk teringat isyak tak semayang lagi. Tarawih tak buat lagi. Kita tak larat. Gelisah. Gelisah. Mesti terbit perasaan tu punya. Mesti terbit. Duduk sekali lagi pukul 11, pukul 12, mereka kat rumah pun dah tidur dah. Kita gagah bangkit juga. Bangkit juga. Ambil air semayang gagah pelan-pelan. Semayang duduk pun duduk lah. Pasal apa? Kerana tadi rasa gerun kepada Allah Ta'ala. Kita buat ibadah tu pasal apa? Rasa. Bermari rasa. Bila ada rasa macam tu, ni hebat. Maknanya kita ada iman. Ada halawatul iman. Kemanisan iman itu ada. Jangan sampai tinggal semua tak rasa apa-apa pun. Jangan kata tinggal benda sunat. Benda hak wajib tinggal tak ada rasa apa. Ini sangat bahaya. Jaga-jaga. Cek balik hati kita ni. Pasal apa jadi macam tu? Selamba. Buka puasa. Pemilik kereta MyWay warna pink WUB itu kata tak tutup. Benda wajib tinggal, kita tak ada rasa apa-apa. Ini sangat bahaya. Sangat-sangat sangat bahaya. Cek balik. Sebab apa kita boleh jadi macam tu? Sebab apa kita boleh jadi macam tu? Ni je. Pasal jadi macam tu sebab kita biar diri kita. Kita biarkan diri kita macam tu. Maka habis. Buka puasa tapi maghrib tak sembahyang. Tak apa. Ini sangat bahaya. Ini jaga baik-baik. Maka kata ulama, seorang itu yang beriman, dia berbakti. Maknanya dia taat, buat taat kepada perintah Allah. Pada masa yang sama ada perasaan khauf kepada Allah. Begitu. Adapun orang yang munafik pula, orang munafik ni orang Islam juga. Orang munafik pula jama'a isaatan wa amna, membuat kejahatan seraya merasa aman dan sentosa sepanjang masa, dia kata. Maknanya seorang ni, orang munafik ni, bila dia buat salah, dia rasa seronok dan tak rasa apa-apa pun, dan tak rasa bersalah pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yazu billah. Mudah-mudahan amaran dijauhkan Allah Subhanahu wa taala sifat itu daripada kita semua, insya-Allah. Sungguh ajaib perkara orang ini. Sepatutnya sifat takut itu lebih layak disifati oleh orang yang membuat kesalahan, kerana dikhawatiri akan ditimpa kemurkaan Allah.
tetapi kini ia merasa aman dan sentosa meskipun ia berbuat kesalahan, kerana hatinya telah terbalik dan mata hatinya telah buta, sesuai dengan firman Allah, man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Sesiapa yang dipimpin Allah, maka dia telah mendapat pimpinan yang benar, dan siapa yang disesatkannya, maka tiadalah akan engkau mendapatkan baginya kawan yang akan memberikan untuknya pimpinan ke jalan yang benar. Dengan keadaan dua golongan tadi yang kita kata, orang yang beriman ni dia taat pada perintah Allah, pada masa yang sama dia gentar kepada Allah. Orang yang munafik ni dia sentiasalah melakukan perkara hak jahat dalam keadaan dia rasa aman dan sentosa, tak ada rasa bersalah dengan Allah. Kesimpulan oleh ulama jadi ajaib pula. Patutnya orang yang buat salah banyak ni patut rasa bersalah dengan Allah, rasa takut kepada Allah. Ni orang yang taat pula rasa takut kepada Allah. Sebab apa orang yang melakukan kesalahan ni, orang munafik ni tak rasa bersalah? Kerana hatinya telah terbalik dan mata hatinya telah buta, tidak mendapat suluhan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dapat hidayah sesuai dengan firman Allah yang kita baca tadi, siapa yang dipimpin Allah, maka dia telah mendapat pimpinan yang benar. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Iaitu siapa yang dipimpin Allah, maka dia dapat petunjuk yang betul. Siapa yang disesatkannya, maka tiadalah engkau mendapatkan baginya penolong yang akan berikan untuknya pimpinan ke jalan yang benar. Tak ada. Macam tu. Sebab apa mereka tak rasa bersalah bila buat salah ni? Sebab hatinya telah ditutup oleh Allah, tiada lagi suluhan hidayah Allah Ta'ala kepada mereka. Allahumma hdina wa kun lana ya Rabbana waliyan mursyida ila ma tuhibbuhu minna wa tarda bihi anna faqad fawwadna ilaika amrana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ada doa. Doanya ialah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami petunjuk dan pimpinlah kami ke jalan yang Engkau cinta dan redha. Sebenarnya kami telah menyerahkan diri kami kepadamu. Matikanlah kami sebagai orang-orang muslimin, serta golongkanlah kami bersama-sama orang yang salihin, iaitu orang yang baik-baik. Ini doa yang sangat baiklah yang diajarkan kepada kita sebagai amalan pada kita, sebagai penutup pada tajuk yang kita baca tadi. Allahumma hdina wa kun lana ya Rabbana waliyan mursyida ila ma tuhibbu wa tarda, ila ma tuhibbu minna wa tarda bihi anna faqad fawwadna ilaika amrana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Doa ni kalau boleh dapat sangat cantik, boleh kita amalkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita dalam kalangan yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan hidayah dan petunjuknya, serta menerima segala amalan kita, dan Allah Ta'ala menggolongkan kita di kalangan golongan salihin, iaitu orang yang telah mendapat nantinya anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan yang kita boleh buat daripada tajuk yang kita baca, iaitulah tajuk kita, pohonlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beramal baik ini,
Yang pertama ialah mesti kita berniat bahawa setiap amal yang kita lakukan itu ialah tidak lain dan tidak bukan semata-mata kerana Allah. Lakukan dan laksanakan amal soleh itu pertama mesti kerana Allah. Janganlah kerana lain. Mestilah kerana Allah. Mudah-mudahan bila kerana Allah ni, maknanya artinya kita sedang maknanya menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itu antara lainnya kita nak macam mana nak sampai kepada tahap kita beramal kerana Allah, mesti kita kena memahami amal-amalan yang kita nak buat itu. Kerjaan-kerjaan hak baik-baik ini mesti kita kena tahu dulu. Bukan sekadar kita ikut-ikut, bahkan mesti ada ilmu dalam urusan itu. Bila beramal ada sandaran, ada ilmu. Bukan sekadar ikut saja, mesti kena tahu. Maka mudah-mudahan dengan cara tu timbul rasa ikhlas. Timbul rasa kita buat tu memanglah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia ada, baru sampai. Kalau kita ikut-ikut, kadang-kadang dia tak mari. Sekadar ikut je lah. Kita tak jiwai. Macam sembahyang tarawih itulah. Kalau kita hayati, dia tak jadi satu beban kepada kita. Tak rasa pun. Tak rasa pun. Bahkan rasa seronok. Rasa tak cukup. Rasa nak buat lagi. Rasa kuat. Dia rasa kuat. Maknanya kita buat tu memang betul lah. Memang kita kerana Allah sungguh lah. Macam tu. Dia jadi macam tu. Mudah-mudahan. Itu yang pertama. Buat satu amalan, amal soleh apa pun hak kita kerjakan, mestilah kita sandarkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan kerana Allah itulah barulah kita sedang menggamit maknanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan berangan-angan dengan dah. Disebabkan syurga itu adalah dengan rahmat Allah, maka kita hanya berangan-angan saja nak masuk syurga tanpa amal. Tak boleh begitu. Nak sesuatu yang baik tapi tidak melaksanakan ke arah itu, ni pun satu kerja yang tak betul. Orang jenis macam ni, orang yang berangan-angan kosong saja. Yang ni yang disebutkan. Dan yang ketiga ialah jangan melambat-lambatkan urusan kebaikan dalam hidup kita, kerana jenis macam ni takut kita tergolong di kalangan orang yang muflis di hadapan Allah, sebagaimana yang disebut oleh Imam Hasanul Basri. Sesungguhnya orang yang mencita-citakan pengampunan itu ialah golongan yang sia-sia, kerana mereka meninggal dunia sehingga mereka mati pun mereka tak sempat untuk melakukan bekal amal soleh nak dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang seterusnya ialah sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat hidayah Allah, golongan orang yang sentiasa diterima setiap amalan yang kita kerjakan kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita dalam kalangan wa alhiqna bis salihin, iaitulah Allah Ta'ala golongkan kita dalam kalangan orang-orang yang baik-baik, salihin, orang yang mengerjakan amal saleh, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersempena dengan semangat Ramadan, semangat Ramadan, kita dah berada nak menurun dah, orang kata dah lepas 15 Ramadan ni dan kita nak menurun lah pula. Hari tu dah kemuncak, nak naik mendaki, sekarang nak mula menurun. Maka bila menurun ni, pecutan itu mesti kena ada. Maksudnya pertambahan amalan mesti kena buat, kerana kita nak memastikan kita keluar daripada madrasah Ramadan dalam keadaan kita penuh, kita telah berjaya menunaikan hak-hak kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersempena dengan kita
memperingati nuzulul Quran dan juga peristiwa Badar Al-Kubra. Ambil semangat tu. Tuan-tuan balik, tuan-tuan buka buku, buka kitab, baca perang Badar, Nabi dengan para sahabat kaum muslimin, rentetan perjuangan Nabi, kisah bagaimana terjadinya Badar Al-Kubra itu dan sebagainya. Baca tu sebagai nak ambil semangat dan kita mudah-mudahan dengan cara tu menambahkan lagi keyakinan kita kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Al-Quran, menambahkan lagi keyakinan kita kepada Al-Quran dan semangat kita untuk terus istiqamah amalan kita dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang tergolong di kalangan orang yang salihin yang kita baca tadi. Wa alhiqna bis salihin. Wahai Tuhan, tolonglah kumpulkan kami, golongkanlah kami dalam kalangan orang-orang yang baik-baik tadi, iaitu orang yang sentiasa mengamalkan amalan yang baik-baik untuk disampaikan dan nak dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sekadatulah yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik wa ala da'watika wa ala nusrati syari'atika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim bi barakatil Qur'anil azim ya akramal akramin ya arhamar rahimin.